Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita tengok yang ni 11 soalan nombor 11 ataupun 12 biasanya dulu. Sekarang duduk 12 ataupun 13. Sebelum tu kan macam mana Sekejap. Mana senarai saya? Senarai pelajar yang Ambil tak ambil lagi kertas ke macam mana sebenarnya? Subjek lain ke ada dia? Nak tanya sikit. Sebab paper saya ni tak ada ni. Tak hantar ke dia hantar kat sekolah? Tak ada tahu. Tuannya pun tak masuk ni. Ada siapa-siapa tahu? Siapa cikgu? Amir. Ketua awak. Tak tahu lah. Yang tak hantar lagi ni Amir. Anis Natasha. Amirul Afif. Syaiba. Saya tak ni. Saya tak save yang saya buat semalam. Mukhris. Tak tahu. Semua orang tak tahu ni. Tak ada orang tahu. Kabar berita mereka. Tak tahu. Tak tahu Orang kuarantin pun boleh buat. Tahulah. Ada siapa-siapa lagi kuarantin? Tak ada lah, kita tak pernah kuarantin lah. Tak kuarantin. Awak tahu tak kawan awak ada seorang kuarantin? Siapa dia aku? Tak apalah, saya tak tahu kak. Pak masuk dia ke lagi group? Tak ada apa. Apa dia? Ya, ada lagi group. Duduk kelas. Siapa? Budak baru. Siapa budak baru? Mukhris? Ada. Respon je tak? Kuarantin. Ha? Ya ada budak baru. Budak baru mana budak lagi? Mukhris lah kan last sekali. Ada budak baru mana lagi? Saya tak tahu pun saya penyakit tadi. Tahu pun ada lagi orang lain. Kau cakap pasal apa Zaim? Tahu kita dengar cikgu yang ada budak baru. Mana saya kata ada budak kena kuarantin. Belah awak. Siapa dia tu? Tak payah tahulah dah awak semua tak tahu kawan awak juga. Tapi dia tak positif pun, kuarantin je. Parent dia positif, tak apalah. Berapa? Apa ni? Ayat itu. Berat 39. Apa? Ada kita tak buku ni sebenarnya. Ada aku kita. Ya. Oh, patut sebenarnya buku tak tahu mana-mana. Buat ada ni. Okeylah, kita teruskan Ni siapa nak masuk. Minta masuk dulu. Okey, kat sini, soalan isi. Nyatakan satu perbezaan antara pemprosesan makanan berikut dan berikan satu contoh makanan sesuai bagi setiap kes. Okey, macam saya pernah beritahu kat awak. Kenapa double jadi suara ni? Awak dengar suara saya double ke satu? Double. Double juga. Okey, dengar juga. Sekarang? Dengan saya, dengan satu ke dua? Asal. Salah. Okey. So kat sini ni, awak, macam saya pernah bagi tahu awak, dalam periksa, petak ni tak ada. Bila petak ni tak ada, maksudnya dia bagi ni je lah.
1A, 1 dan 2. Lepas tu awak inisiatif awak sendiri untuk buat dalam bentuk petak ataupun kalau tak nak buat petak pun tak apa. Tapi macam mana cakap? Sebab ni minta perbezaan. So awak kena tulislah. Pengentinan ni macam mana, manakala pempasturan ni macam mana. Lepas tu contoh untuk pengentinan, contoh untuk pempasturan. Jadi susah dekat situ sebenarnya. Lebih baik awak buat petak macam yang dia syorkan ini. So dia dah tunjuk dekat awak lah. Beza antara pengentinan dengan pempasturan. Tapi kalau saya pisahkan petak ni, hak atas dengan hak bawah. Tak sambung macam ni lah. Kalau nak jimat space boleh je sambung. Tapi kalau saya tak sambung lah. Okey. Untuk pengetinan dan pempasturan. Apa yang beza, awak boleh bagi tahulah. Cara macam mana dia dibuat. Kan? Kalau pengetinan macam mana? Makanan disimpan. Macam mana? Buat kalau pengetinan. Makanan kita ni. Nak masuk dalam apa ni? Dimasukkan ke disimpan. Awak weh, kecek lah weh. Tadi nak bercakap sangat. Tadi pasal Dalam pelari. tin. Dalam tin. Lepas tu? Yang disteril kan? Dan dipanaskan sehingga 150. Yang telah disterilkan dan dipanaskan sehingga suhu apa? 115 darjah Celsius. 115 darjah Celsius. Kena ingat lah tu. Kalau pengetinan 115 darjah Celsius. Pempasturan ada 2 cara. Pilihlah yang mana awak suka. 63 darjah Celsius selama 30 minit contoh. Ataupun 75 75. selama Lima. apa 15. 75 ke? Okey. Ya. 72 je lah. 72. Selama 15 saat. Jangan tertukar. 72, 15 saat. Ni atau ni. Pilihlah yang mana nak. So kalau pembungkusan vacuum, keyword dekat sini apa? Mudah-mudah. Udara buat apa? Kita udara disingkirkan dalam bekas tu. Sebelum awak nak tulis lah. Ni macam awak awak tulis dulu keyword yang kena ada. Udara disingkirkan dari bekas kita nak pack tu. Tak kisahlah bekas ke plastik ke pack ke orang nak panggil kan. Pack pembungkusan makanan ke. Yang penting macam tu lah. Lepas tu sebelum ditutup lah. Kalau penyinaran maksudnya dedahkan pada cahaya matahari. Tak boleh sebut cahaya matahari. Dia kena guna sinar. Sinar gamma, sinar UV ataupun sinar X. Kena sebut yang tu keyword yang perlu ada dekat dalam kamu punya kamu punya benda-benda ni semua. So suhu sini suhu 115 darjah Celsius, tekanan tinggi. Tapi yang ini kena ingat, kalau pengentinan makanan disimpan dalam tin. Yang tu sepatutnya awak tahulah. Tin tu mesti dah disterilkan dah. Panaskan sehingga suhu 115 darjah Celsius pada tekanan tinggi atau bawah tekanan tinggi. Dalam tekanan tinggi ikutlah. Tekanan tinggi kena ada. Itu yang keyword dia. So contoh paling mudah ikan. Jangan buat ikan sardin. Ikan. Habis-habis tak ingat tak apalah nak tulis ikan sardin. Nama ikan kan bukan jenama. Jangan pula ikan sardin ayam mas. Salah tu. Ikan sardin cap ayam tak nak. Ikan sardin cap tak payah. Ikan sardin sebab nama ikan tu nama sardin sebenarnya. Okey. Pempasturan. Contoh dulu. Berapa paling mudah sekali? Apa dia? Contoh untuk pempasturan ni. Produk ternusi. Susu lah kan. Ni Amir mari dah. Kita nak tanya dia. Amir. Oh Amir. Mana Amir? Masuk dah ke tak ni? Amir. Amir.
Oh, ketua. Ketua? Encik Amir? Ni nyaut Nyaut Amir, mana kertas jawapan biasa awak? Amir tak buka mic tengok tu. Amir, Anis, Mukris, apa lagi tadi? Syaibah deh. Ingatlah saya tadi, saya duduk tengok. Amir, Syaibah, Mukris, Amirul, Afif. Amirul Afiq dengan Afif. 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Mana Amir ni? Senyap. Ya Allah, ya Tuhanku. Orang tanya. Amir hantar mana? Kertas jawapan. Hantar ke tidak? Budak ni. Amir. Senyap ni. Orang tanya. Tak nyaut lah. Mana tahu kedudukan kertas soalan biasa duduk mana? Di sekolah ke, dekat awak ke, ataupun macam mana? Amir? La ilaha illallah. Ada ke tidak tuannya masuk-masuk senyap dik? Nak hantar kat mananya? Send je kod Telegram. Tak payah hantar sekolah, send kod Telegram. Dengar ke tak Amir? Jangan hantar kat sekolah ni. Awak tak angkat gambar, lepas tu send kod Telegram. Kalau boleh sebenarnya saya lupa nak beritahu awak. Bila awak tangkap gambar tu boleh tukar semua gambar tu dalam bentuk PDF kalau awak download PDF dalam kamu punya app. Sekeping saya kena tanda. Saya pergi hantar pula masuk. Saya pula yang tukar. Awak sebenarnya boleh tukar. Ini 33 orang saya nak kena tukar. Allahu Akbar. Kalau tidak saya hantar sekeping gambar. Macam awak hantar kat saya tu nak hantar balik nanti. Sepatutnya lain kali kalau buat pula. Tapi awak nak sekolah dah ni. Awak pun esok dah vaksin. Saya rasa mungkin sekolah kot bulan 10 ni. Siap-siap awak. Dek insyaAllah sekala. Saya rasa macam sekolah je. Adik dah cuti. Sekolah kali. Habis-habis kalau dia tunda pun sampai awak complete 2 vaksin. Complete 2 vaksin kalau dah besok awak cocok. 3 minggu kemudian. Awak cocok pula kali kedua. 21 hari. Lepas 21 hari. Dalam bulan depan juga sekolah. Kemungkinan besar. Kalau tak 3 bulan. 7 bulan. Tengok macam mana dia nak suruh awak masuk sekolah. Dah betul complete vaksin. Ataupun vaksin. First vaksin pun dah tak apa. Sebab apa nama tu. Katanya nak tukar fasa lah kita ni. Kita kalau fasa 3 sekolah awak Awak tengok fasa. Berubah fasa. Sekolah lah awak. Sekarang kita fasa 2. Kalau fasa 2, budak form 6 je dulu sekolah yang nak PSA. Budak form 6 lain pun tak PSA. Budak form 6 semester 2 yang nak PSA akhir bulan 10. Kalau berubah fasa 3, awak masuk sekolah. Faham Dimashi? Pasal sekolah tu. Saya harap semua orang faham lah. Jangan duk tanya lagi lah. Benda tu simple je. Ikut perubahan fasa. Plan pemulihan negara. Kalau kita tak pergi dengan pok kereta tak boleh ke? Kalau kita pergi dengan pok ni, saya guru kereta. Tahulah. Tak tahu. Dia jawab. Pok awak kerja. Pok kerja. Tak ada kau orang lagi tua daripada awak? Tak apa. Kita pergi wakil ke orang lain. Pandailah. Kalau boleh cari family lah yang umur lebih daripada 18 tahun. Okay, tak apalah kita nak sambung ni. Bapa yang ada mak bapak lagi. Ha? Bapa yang kena ada mak bapak.
Sepatutnya kena ada mak bapak sebab apa-apa mana dia awak bawa tangga dengan mak ayah awak lagi. Gitu lah. Awak telah tanya Cikgu Sapri lah. Setahu saya memang kena dengan mak bapak ataupun family yang lebih tua. Biar family sendiri lah. Tapi yang lebih tua daripada awak lah. Kalau tak ada mak dengan ayah yang boleh pergi. Faham? Tapi family tu mesti lebih umur 18 tahun. Kalau kakak ke abang ke. Itu lah. Dia kena bawa sebab awak masih bawah jagaan ibu bapa. Jadi apa-apa tu mesti persetujuan ibu bapa tu kena ada. Untuk surat menyurat berkaitan dengan awak. Itu sepaham saya lah. Kalau boleh ejaz lah. Biar mak ayah awak boleh pergi. Yang ada dengan saya ni berapa orang ni? 2, 4, 6, 8, 8 orang. Orang lain tu tak tahu macam mana tu. Itu kita sambung sini Okey. Perpastian kena buat macam mana? Cecair ataupun awak nak letak susu terus pun boleh. Susu dipanaskan. Pilihlah suhu mana kan? Pada ni ke? Ataupun hot ni. Tulis balik. Okey. Untuk membunuh. Tadi tak tulis untuk membunuh. Apa mikroorganisma ke patogen. Lepas tu dan disejukkan dengan segera. Okey. Lepas tu pembungkusan vacuum. Udara. disingkirkan Masuklah ni dan disingkirkan dari bekas plastik yang digunakan untuk membungkus makanan. untuk membungkus makanan kan. Makanan sebelum ditutup. Kena tutup lah sebelum ditutup. Tak tutup-tutup tak guna. Sebab tu beg udara. Lepas tu contoh kita. Bijirin. Kopi. Itulah. Kacang. Apa? Kacang. Kacang. Boleh lah. Penyinaran. Makanan. Disinarkan. Dengan sinar sinaran. Ni. Ambil ni semua. Gamma. X. Saya tak tulis tu panjang-panjang. UV. Untuk membunuh mikroorganisma ataupun mencegah percambahan. Ataupun untuk mencegah percambahan lah. Lepas tu contoh apa? Sayuran, ubi kentang, boleh lah gitu. Okay. So ini untuk yang ni lah. Okay, yang ini, yang inilah yang penting sikit. Yang tu kalau memang penting juga, tak tahu, tak boleh jawab terus tu kan. So yang ini yang senang sikit. Ini yang saya kata kita belajar esei, kita ada mengkonsepsi Allah. Kita ada esei mengkonsepsi dah banyak kali dah kan. Yang ni jarang-jarang keluar ni pemilihan ni. Lepas tu menyelesaikan masalah. Hari tu saya dah bincang kan. Cari je apa ada perkataan masalah di gapo. Mengkonsepsi dia ada perkataan mengkonsepsi. Okey, yang ini pemilihan. Sama lah. Dia mesti ada perkataan pilih. So sini pilihan. Terangkan pilihan anda. Tujuan pemilihan. Okay, jadi kat sini ni anda ialah remaja yang sedang mengalami tumbesaran. Keyword kat sini ni. Highlight lah, kena highlight ni. Ni keyword ni. Mengalami tumbesaran. Anda seorang remaja. Lepas tu dia kata anda diberi 3 jenis roti seperti tu kan. So ni roti mentega, roti bergula, roti kacang. Pilih roti yang sesuai untuk, sekali lagi, tumbesaran anda. Terangkan pilihan anda. Lepas tu, kalau dia tak bagi benda-benda macam ni kat bawah ni, awak tetap kena buat macam ni. So, untuk pemilihan, pertama sekali awak kena ingat tujuan pemilihan. Bawah dia, kena ada. Dia nak 6 ni, sini 1 markah. Okey, lepas tu, kena bagi, dia kata, dia macam mana? Kebaikan ataupun keburukan
kita punya senarai yang dia bagi. Kalau macam kat sini roti mentega, roti bergula, roti kacang. Kita bagi semua tu. Tapi fokus kita kepada kita punya tujuan tadi. Sebab tu mula-mula sekali letak tujuan. Okay, jadi dekat sini kena terangkan kebaikan atau keburukan lah. Ataupun apa semualah, kebaikan ke keburukan ke apa-apa, tengok yang dia nak tu. Yang ketiga, senarai ni. Kena tulis senarai pilihan. Ikut keutamaan. Yang keempat, sebab kepada pemilihan. Sebab pemilihan kita. Sebab tu kena buat terangkan kat sini. Barulah awak boleh guna balik apa yang ada pada penerangan kita tu. So kalau kat sini, yang ini senang je lah, tujuan pemilihan, awak ambil je ni. Memilih roti yang sesuai untuk tumbesaran. Siapa? Remaja. Sampai dekat tumbesaran pun tak apa je. Untuk pertumbuhan pun boleh. Tapi kat sini word yang patut awak guna tumbesaran lah, sebab 2 kali guna tumbesaran. Okey, lepas tu kat sini perjelaskan tentang kebaikan setiap jenis roti berdasarkan kelas makanan dan fungsinya. Ni soalan ni dia dah tulis. Kalau soalan dia tak tulis, yang macam saya bagi tahu awak lah. So dekat sini dia nak kebaikan. Lepas tu berdasarkan kelas makanan dan fungsinya. Jadi kan, kalau saya buat petak juga. Saya akan buat petak. Macam mana tu? Awak letak sini roti bermentega. Roti bergula. Roti berkacang. Sebenarnya dah nampak dah roti apa ni. Yang mana banyak protein lah. Yang mana banyak protein. Tapi tak ada jawab. Awak cuma nampak. Awak kata okey, dah tahu. Roti apa Zaim? Sejak. Kacang hijau. Nanti jawapan kat sini awak kena tulis roti kacang dulu. Dia nak tengok yang mula-mula ni je. Yang mula-mula. Koma. Kalau tak nak buat koma, buat anak panah gini pun boleh. Lepas tu roti apa yang seterusnya tak kisah. Dia apa roti apa tadi? Roti mentega. Yang 2 kat belakang ni tak kisah pun. Roti bergula. Tengok saya tak buat pun lagi. Tapi awak tak boleh jawab yang ni terus. Awak kena buat yang atas dulu. Cuma boleh buat rangka gitulah. So sekarang ni dia nak kelas makanan dan fungsinya. Okey. Untuk roti bermentega, dia ada apa? Ada apa dalam mentega? Ada lemak. Kering ke lemak? Okey, jadi mula-mula letak lemak. Bergula? Kemanisan. Mana? Nutrien. Kalau mentega, awak kata ada lemak. Kalau bergula, ada? Nutrien. Ada gula. Allah, nutrien apa? Karbohidrat. Apa dia? Karbohidrat. Karbohidrat. Oh, karbohidrat. Berkacang. Protein. Okey, protein. Ini nutrien dia dulu. Settle dah lah awak jawab pasal nutrien. Sekarang fungsi. Baru benda ni akan jadi teratur untuk awak. Apa fungsi lemak? Membekalkan tenaga. Kenapa lemak? Okey, bekalkan tenaga. Lagi? Bertindak sebagai penebat. Ini semua yang awak tahulah. Kebaikan fungsi lemak ni. Kebaikan lemak. Jangan cerita pasal keburukan, pasal kolesterol. Semua tu nak kebaikan je. Sebab dia tulis ni kebaikan ni. Okey, karbohidrat. Apa yang bagus tentang karbohidrat ni? Bekalkan tenaga juga. Tapi tenaga yang ni lagi banyak lah. Protein.
Protein untuk pembesaran. Pembesaran. Satu, pertumbuhan kan? Pertumbuhan ataupun pembesaran. Yang kedua, dia ada lebih daripada tu. Membaiki Membaiki ke apa? tisu-tisu yang rosak ataupun cedera. So, orang luka, orang yang mengalami, orang yang cedera lah, baru lepas luka ke apa-apa, kena banyak ambil makanan yang kaya dengan protein. Sebab boleh baiki tisu-tisu yang rosak tu. Faham tak? Katakanlah ada orang baru lepas operate. Tak kisahlah operate kat mana-mana. Bila dia operate, maksudnya, waktu dia, tapi ramai orang takut tau. Takut tak boleh makan tu, tak boleh makan ni kan. Sebab ni, ada orang tak pergi makan gula pula. Telur lah, apa semua takut gatal. Padahal telur itu adalah salah satu sumber protein. Yang kaya protein jugalah. Tapi kalau dah dia allergic, tak boleh lah. Kalau dia tak allergic, okey, tak ada masalah. Lepas tu, dia ada kat mana lagi kalau protein ni? Ikan, daging, mana? Susu. So, itu antara benda kalau awak luka ke apa-apa, boleh makan dia supaya cepat proses percantuman luka awak tu. Dia jadi cantum balik. Tapi ramai orang tak perasan yang tu lah. So, selain daripada untuk proses pertumbuhan, protein juga penting untuk membaiki tisu-tisu yang rosak. Sebab tu protein ni sangat penting dekat dalam badan kita. So, dekat sini kita dah nampak dah sebenarnya yang mana yang penting untuk remaja tersebut. Iaitu roti berkacang. Kan? Awal-awal lagi dah tahu. Yang ni je lah awak kena tulis. Awak tak perlu pun tulis panjang karangan-karangan. Dia nak minta kelas makanan. Awak bagi kelas makanan. Beza lah tu penjelasan tentang kebaikan. Penjelasan tentang kebaikan. Tak payahlah awak cerita panjang-panjang. Roti mentega kaya dengan tak apa. Tak payah. Buat macam tu pun tak apa. Memang misalkan boleh faham. Lepas tu, fungsi. Dari segi fungsi dia. Dan awak pun tulis yang ini. Settle lah. Tak kisah pun. Awak nak letak roti bergula dulu ke bermentega dulu. Tapi kalau ikut yang ini, betul lah kita tulis tadi. Kalau lah tak betul, awak boleh padam je pindah. Roti bergula dulu baru roti bermentega. So, kat sini tak nak tukar tak apa, nak tukar pun boleh. Yang penting, ini mesti di depan. Pilihan pertama mesti betul. Pilihan kedua, ketiga tak kisah. Dan dia mesti senarai. Sebab tu kat sini tadi pun saya tulis senarai. Bukan satu je awak letak, roti berkacang. Tak boleh, senarai. Sebab tu bila awak nak, contohlah awak nak pergi kedai kan. Mak awak kata, ni ambil ni, senarai ni. Pergi beli, tolong beli barang-barang ni dekat kedai. Adakah senarai tu dalam tu ada satu je benda. Mak awak nak suruh beli roti, dia nak bagi senarai ke awak? Tak ni. Roti, kalau dia suruh beli roti, dia cakap je, Haikal pergi beli roti. Dia takkan bagi senarai panjang-panjang. Faham tak? Dia takkan bagi kertas lah. Senarai ni maksudnya dalam tu mesti ada lebih daripada satu. So jangan tulis satu. Kena tulis senarai. Dan ikut urutan keutamaan. Kalau dia sebut urutan keutamaan, roti kacang mesti yang pertama. Kalau dia kata urutan yang mana tak penting kepada penting. Tengoklah soalan. Tapi biasanya memang yang nombor satu tu yang penting. Tapi kalau dia tukar, twist, awak kena ikut soalan tersebut. Ada kes yang dia terbalikkan. Tapi biasa memang dia suruh senarai ikut pilihan utama. Sebab kita memilih, sebab tu tujuan pemilihan kita. Jarang dia terbalikkan lah. Tapi kalau ada soalan macam tu, awak kena ikut soalan. Jangan ikut, cikgu kata kena letak ke pertama. Tak. Kalau dah ada dalam soalan, ikut soalan. Soalan tetap betul macam mana sekali. Salah pun dia tetap betul. Okey. Sebab kepada pemilihan anda. Nak tulis ganda. Ambil balik apa yang ada pada kamu punya penjelasan dekat atas. Just salin balik je lah. So apa ada kat sini? Ni. So sebab pada pemilihan kita, roti kacang berkacang kan? Kerana mempunyai, buat dalam bentuk ayat lah ni, kandungan protein yang tinggi, yang penting untuk
proses tumbesaran kerana apa tu? Protein diperlukan untuk menghasilkan sel baru. Kenapa dia penting untuk tumbesaran juga sebenarnya? Bila dia hasilkan sel-sel baru tu ya awak bertumbuh daripada dulu kecil sampai sekarang dah 160, 150 lebih, 170 pun ada tinggi. Protein lah tu. Dia makin panjang kuku awak, makin tinggi awak. Sel berganda sentiasa bermitosis untuk menghasilkan sel baru. Dia perlu ada protein sebenarnya dekat dalam badan kita. Okey, so itu teknik untuk menjawab soalan pemilihan. Boleh? Boleh. Saya harapkan lepas ni kan, dah kalau betul sekolah ni, awak standby lah ni soalan esei ni. Saya akan rezo ataupun photostat, memang awak akan buat soalan esei mula-mula. Sebab kalau tiba-tiba awak di sekolah tutup balik pun senang. Saya akan fokus kepada soalan objektif saja selepas ni. Awak naik sekolah, pertama sekali kena buat eksperimen wajib yang nak untuk PK tu. Yang kedua, sambil-sambil tu kena settle bahagian esei dan teknik menjawab kertas 2. Itu target saya bila awak dah naik sekolah nanti. Tapi ni pun dah banyak ni ajar teknik kertas 2 dengan esei. Cuma nak bagi latih tubi yang banyak je lah kat awak. Okey, yang ini untuk soalan menyelesaikan masalah. Macam mana kita tahu selesai masalah? Ni, dia ada kat sini. Kenal pasti masalah. Sini pun ada lagi ni. Terangkan bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Nampak selalu lah. Memang penyelesaian masalah. Okey. Berikan 2 jenis bahan kimia yang digunakan untuk pemprosesan makanan dan nyatakan fungsi. Sekejap Okey, 2 jenis bahan kimia digunakan untuk pemprosesan makanan dan nyatakan fungsi. So, awak carilah bahan kimia yang senang yang awak ingat. Berapa? Hak mudah-mudah. Berapa hak mudah-mudah? Dia nak 2 jenis bahan kimia. Bahan kimia. Hak mengandung apa cikgu? Bahan kimia. Berwarna. Makanan kita guna apa bahan kimia? Berwarna. Apa dia? Haikal? Pemanis. Pemanis. Okey. Kenapa pilih pemanis Haikal? Bagi tahu kat kawan awak kenapa awak pilih pemanis. Sebab Sebab menjadikan makanan dan minuman itu lebih manis. Sebab nak tulis nanti fungsi senang lah. Kalau awak pilih yang susah-susah nanti awak tak reti nak tulis. Nak tulis yang Zain sebut tu, itu bukan sebab kenapa awak pilih dia, tapi sebab awak pilih dia sebab awak tahu nanti fungsi tu nak tulis ke apa. Menambahkan Kemanisan. rasa. Apa kemanisan pula? Rasa manis dalam makanan. Okey. So kat sini nak selamat sebab kadang-kadang kita confuse tau. Dia nak 2 jenis bahan kimia tu, dia nak nama ke dia nak yang macam ni pemanis. So selamat untuk awak tulis pemanis, lepas tu buat kat sini apa? Nama pemanis yang kita ada. gula. Gula. Sebab itulah kita pilih pemanis. Sebab senang nak bagi tahu apa fungsi dia. Kalau nama contoh bahan kimia dia pun kita boleh letak. Jadi pemeriksa boleh pilih. Dia nak pilih, oh budak ni letak pemanis. Padahal kita nak gula. Dia pun boleh ambil gula tu sebab benda sama. Pemanis dengan gula tu benda sama. Cuma kita tak tahu dia nak nama. Kadang-kadang pelajar keliru. Jadi letak 2-2. Tak salah, dia akan ambil. Dan benda ni betul kalau kecuali awak gini. Awak buat pemanis, batuan kimia awak letak garam. Yang itu tak boleh. Kenapa? Sebab
Garam itu apa tu? Bukan Pengawet. pemanis. Memang betul bukan pemanis. Garam itu pengawet. So yang garam itu akan membatalkan yang manis tadi. So habis semua salah. Sebab tu kita nak jawab, kita pilih jawapan yang kita confident. Itu memang betul. Jangan pilih jawab, nak suruh semua orang tahu. Tak payah. Pemeriksa tu memang dah tahu semua benda. Dia tahu sebab dia ada skema. Awak je yang tak ada skema. Jadi awak tulis apa yang awak confirm betul. So kat sini pemanis awak pilih gula. Kalau tak nak letak gula boleh letak aspartam lah. Tapi selamatnya gula lah kan. Okey. Lepas tu satu lagi yang saya sebut apa tadi? Pengawet. Jangan pula pemasin. Mentang-mentang nak letak garam awak pun tulis. Pemasin lah. Perasa lah. Perasa bukan garam. Perasa kalau nak ambil perasa kena letak MSG. Kalau pemanis, Jangan pula letak Ajinomoto. Ajinomoto tu jenama. Jangan letak Maggi cukup rasa. Tu jenama. Faham? Tu dia Faham, apa? faham. MSG. MSG tu apa? Awak dapat tak lagi video saya ni? Laptop saya lost connection dah. Dapat je? Awak nampak lagi slide saya ni? Nampak? Tak apa Nampak. sebab maksudnya telefon saya okey, laptop saya lost connection. Okey, saya tak nampak saya tulis apa ni, awak nampak tak apalah. So pengawet dekat sini adalah garam. Apa fungsi garam? Apa fungsi pengawet? Mencegah kemanisan. Mencegah. Eh. Apa Zain kemanisan? Saya goyak ni menghalang manis. Menghalang manis? Ha? Taklah. Apa? Menghalang manis mana pula? Apalah Zaim. Saya kata kalau awak pemanis, awak jangan letak garam. Nanti garam tu dibatalkan yang manis tu. Sebab jawapan dia salah. Faham tak Zaim? Faham. So sini pengawet apa? Mencegah pertumbuhan. Apa ni? Apa lagi yang senang? Pemanis, pengawet, perasa. Menambah rasa. Kalau perasa, MSG lah paling senang. Monosodium glutamate. Tu. Lepas tu, apa satu lagi? Asid ascorbic. Asid ascorbic tu apa? Bahan antioksida. Ataupun vitamin C. Yang itu untuk mencegah ataupun memperlahankan proses pengoksidaan makanan kan. Bahan antioksida untuk sebab kita belajar di bab lain yang tu. Yang tu saya rasa antara benda yang mudah untuk awak ingat. Pemanis, pengawet, perasa. Janganlah pilih yang susah-susah. Pengimulsi lah. Satu lagi yang tu apa tu bukan kloro, apa dah. Tak apa, saya punya kadang-kadang lupa yang tu. Yang ni antara yang senang-senang. Buat yang senang-senang. Sebab tujuan kita nak dapatkan markah. Jadi jangan fikir yang susah. Okey, Raja Dua menunjukkan lambakan salah ejaan tu. Lambakan sejenis buah. Buah-buah ini akan rosak selepas beberapa hari tidak dapat dijual. Terangkan bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Buah apa ni? Buah apa ni? Kenal tak buah apa? Itu buah kelapa. Orang Kelantan panggil wonyo. Okey. Kau bukan ke? Bukan. Beberapa hari jika tidak dijual. Tu bukan buah kelapa ni. Apple. Buah ini akan rosak. Bukan ni nak buah koku. Dia buah ini akan rosak selepas beberapa hari tidak dijual. Buah koku dia jadi lebih. Kacang. Kacang apa dalam baku lagi lori lagi. Macadamia. Awak tahu tak sebenarnya gambar ni merujuk kepada buah durian. Dah boleh jual. Buah durian. Agaknya lepas dah scam banyak kali. Ni gambar SPM sebenar ni tau. Soalan SPM sebenar. Ya, duri tak ada. Duri tak ada. Mungkin selepas dah di scam banyak kali kot. Dia tak jadi macam durian dah nampak. Tapi sebenar-benarnya dia tak kisah pun buah apa. Awak nampak durian lah. Awak nampak kelapa lah. Awak nampak koko lah. Awak nampak buah apa tadi? Kacang lah. Awak nampak jambu lah. Yang penting, apa jadi kalau buah ni banyak?
Dia Banyak jadi tak habis aku. Jadi buruk. Ha, Dia sebab boleh buah-buah ni akan ada. rosak lah kan. Ni dia bagi tahu buah-buah ini akan rosak selepas beberapa hari tidak dapat dijual. So kalau buah ni dah rosak tak dapat dijual, macam mana? Apa yang perlu dibuat oleh pengusaha ataupun petani ini supaya buah dia ni tak rosak? Ha, itu yang kita nak selesaikan, nak tolong selesaikan masalah petani ni lah. Apa masalah dia? Salin balik lah ni. Apa dia? Salah dia. Salah dia. Masalah dia apa? Buah-buah ini akan rosak sampai beberapa hari jika tidak dapat dijual. Ambil semua kan. Saya bagi tahu hari tu kan. Ambil ayat ni. Jangan masuk lah ni. Jangan Raja 2 menunjukkan ni semua tak payah. Lambatkan ni ejaan ni. So, masalah dia apa? Lambatkan buah-buahan yang akan rosak selepas beberapa hari tidak dapat dijual. Kena ambil banyak sikit. Sebab itu masalah dia. Nak bagi tahunya buah-buah ini banyak dan selepas beberapa hari tak jual, buah-buah tu akan rosak. Tukarlah ayat tu macam mana sikit kan. Okey. Satu sebab kenapa masalah ni berlaku. Boleh ke tak ni? Boleh Lambat. sebab Lambatkan buah-buahan yang akan rosak selepas beberapa hari. hari. Jika tidak dapat dijual, habislah. Tekan satu sebab mengapa masalah itu berlaku. Apa? Sebab mikroorganisma. Siapa mikroorganisma tu? Kalau tidak, tulis je lah. Nak tulis kan lah? Buah-buah tu rosak sebab buah-buah akan rosak akibat tindakan mikroorganisma pada mereka ke, ikutlah macam tu lah. Pada buah-buahan. Ya, pada buah-buahan tersebut. Baik, 2 baris kan, panjang sikit. Okey, 3 kaedah. Ni. 3 kaedah untuk mengatasi mikroorganisma, Gabriel. 3 kaedah macam mana nak suruh buah kita tak rosak. Jual dengan murah. Kaedah pendinginan ni. Soalan ni. Pendinginan, Kaedah penyinaran. Nombor 2. penyinaran. Nak sinar ke buah? Kaedah pengeringan guna-mula. Pengetinan. Pendinginan. Kawan-kawan. Pendinginan. Kalau saya tak buat sangat pendinginan ni. Saya buat terus penyejukan. Pembekuan. Penyejuk bekuan terus. Penyejuk bekuan. Tapi tak apa, tulis je boleh. Kalau tak awak tulislah. Penerangan dia macam mana. Macam mana? Buah-buah disimpan dalam buah-buahan disimpan pada suhu yang rendah, iaitu berapa? Berapa suhu rendah tu? 10 darjah Celsius kan? Gitulah. Buah-buah dimasukkan dekat dalam bekas dan disimpan di dalam di bawah suhu 10 darjah Celsius untuk melambatkan tindakan mikroorganisma yang akan merosakkan buah. Satu, itu dia punya penerangan. Sebab tu kena buat. Awak tulis cari balik dekat depan tu mesti ada. Lepas tu kalau nak buat penyejuk bekuan, buah-buahan disimpan di dalam bekas dan buah-buahan akan dipindahkan ke dalam bekas dan disimpan di bawah suhu 0 darjah Celsius sehingga negatif berapa? 14 darjah Celsius untuk melambatkan tindakan mikroorganisma. Samalah semua tu. Okey, lepas tu apa lagi selain tu? Boleh buat pembekuan, penyejuk bekuan. Sebenarnya pendinginan ni dia tak tahan sangat lama tau. Penyejuk bekuan dia akan tahan lagi lama. Lagi pengetinan. Waduh, nak tin kan. Hantar pergi overseas je sekarang. Pengetinan boleh Lepas tu pembungkusan vacuum. Ni yang biasa hantar pergi overseas-nya. Tapi awak kena tulis lah apa teknik dia tu.
simpan dalam bekas yang dibuang udara semua tu kan. Pengetinan tu sama. Tapi pengetinan ni rasa dia dah berubah tau. Sebab tu kalau lah dia bagi kan, buah yang sama, lepas tu dia pun buat teknik yang berbeza. Dia suruh awak pilih kaedah yang terbaik. Pun boleh kalau dia tukar soalan dia jadi macam tu. Pilih kaedah yang terbaik untuk selesaikan masalah ni. Boleh. Dia boleh tukar. Okey. Satu tadi awak kata jual dengan harga yang murah. Daim. Kalau tak ingat benda-benda ni semua yang kita belajar ni, tulislah. Walaupun betul ke boleh buat? Tulislah. Faham Tulisnya tak? maksudnya jual Tulislah jual dengan harga yang murah, tulislah. Ataupun tak ingat juga, tukar tukarkan buah itu menjadi buah durian. Kalau buah durian kan, buat jadi tempoyak ke apa semua boleh. Boleh buat. Yang Yang bila jadi masalah juga tu, penyelesaian masalah juga jadi Ya. gitu deh. tak kisah. Bila penyelesaian masalah ni dia lebih terbuka sebenarnya. Tapi selepas awak tak ingat yang awak belajar lah, awak masukkan benda tu untuk top up. Faham? Faham. Kalau awak ingat yang ini semua, kena tulis yang ini. Sebab yang ni confirm dapat markah. Yang itu tak tahu lagi. Yang itu katalah sampai dua, alamak dah bela, tak ingat. Bolehlah letak jual dengan harga yang murah. Boleh. Try lah letak, mana tahu dapat markah. Faham? Faham. Ataupun tukar buah katalah awak kata buah tu buah durian kan. Sebenarnya memang nampak macam buah durian, akan nampak duri-duri kalau dekat dalam soalan SPM sebenar. Lepas tu boleh dah bagi tahu masukkan garam dan juga sedikit cili untuk buat pengawetan supaya makanan itu masuk sikit lah pasal kamu punya ilmu sains tu. Jangan tulis betul lah nak buat tempoyak tu, tapi masuklah fakta-fakta sains tu. Masuk ke apa dalam tempoyak? Mesti kena masuk garam. Masuklah. Jadi kan orang akan boleh terima benda tu sekiranya ada kelogikan di situ sebenarnya. Jadi jangan tinggal kosong. Jangan tinggal tak cukup jawapan awak tu. Ikhtiar bagi cukup, sesains yang boleh, selogik yang boleh jawapan awak tu, sebab memang sains ni jawapan dia mesti dipilih yang logik saja. Okey. Pengetinan boleh lah. Kalau awak nak tukar jadi pok durian tu kan, buat jadi tukar jadi dodol, tukar jadi empuk kan, empuk durian panggil dia panggil apa, dua-dua tu pun saya tak makan. Lepuk empuk Tahu Durian. yang You tu got dia it. tambah gula, dia buang air tambah gula, boleh tulis, tak ada masalah. Masak sehingga tiada air dan tambah gula kan, untuk membunuh mikroorganisma, sebab mikroorganisma tak boleh hidup tanpa air dan dalam keadaan yang terlalu panas kita dah masak tu. Boleh masukkan, tapi macam saya cakap, masukkanlah fakta-fakta sains yang awak tahu. Jangan buat lepuk durian, buat tempoyak. Tak, awak masukkan sikit fakta-fakta sains yang awak belajar. Barulah pemeriksa tengok, oh betul. Boleh bagi markah ni. Sebab kita nak harap dan kita harapkan dalam skema kita tu ada. Dia tulis apa-apa saja yang boleh selesaikan masalah tu. Diterima untuk menyelesaikan masalah tu. Ataupun apa saja yang boleh melambatkan buah tersebut menjadi rosak. Akan ada kadang-kadang tu dia bagi kat situ. Note. Terima jawapan pelajar. Yang mana logik. Dia akan boleh lah kat situ. So tulis, jangan tak tulis. Ikhtiar lah. Okey, lepas tu untuk penyejuk, yang mana kaedah terbaik ni pilihlah. Kalau dalam kaedah terbaik awak tu, satu je awak ingat. Penyejuk bekuan. Lepas tu awak mengaku pasal buat tempoyak lah, buat lepuk lah kan, jual murah. Awak ambil yang penyejuk bekuan tu lah. Jangan pergi ambil jual murah lah apa semua tu. Faham? Ambil yang betul ada dalam buku awak lah. Buku teks. Faham. Boleh? Sebenarnya ni senang je. Paling mudah penyejuk bekuan. Sebab apa? Sebab kita ambil buah tu, kita letak dalam bekas, kita simpan dekat dalam bilik peti ais. Cuma kena ingat peti ais freezer tu, suhu dia bawah 0 darjah Celsius sehingga negatif 14. Kena ingat lah yang tu. Negatif 14 ke negatif 24. Awak kena ingat lah. Saya tak apa, tak ingat. Saya dah periksa dah SPM lah. Awak wajib ingat. Okey. Boleh? Saya tak tutup lah. Ni ambil balik. Ini ambil balik yang awak dah tulis dekat atas. Tulis kat sini balik.
Itu saja. Dapat markah penuh dah. Okey. Ini pertumbuhan populasi yang pesat. Masuklah ni. Yang ini adalah ini mengkonsepsi. Ada 3 terus kat sini. Pertumbuhan populasi yang pesat. Ini semua 4 cara kualiti makanan ni cari je. Ada 6, 4, 1, 2, 3, 4. Awak bagilah macam mana nak meningkatkan kualiti dan kuantiti makanan. Ada dekat dalam nota. Okey, saya nak fokus kepada yang ini. 3 kaedah penyinaran kan. Supaya awak tak lupa lah ni. Maklumat ambil saja daripada sini. Ni mengkonsepsi ni lah. Okey, 3 kaedah pemprosesan makanan. So kat sini tulis je lah. 3 kaedah pemprosesan makanan ialah penyinaran, pempasturan dan pendehidratan. Pendehidratan ni lagi tepat daripada awak guna pengeringan tau. Sama juga macam pembekuan, lagi tepat kalau awak guna buat penyejuk bekuan. Faham? Lepas tu, jemur bawah matahari sebenarnya pendehidratan. Jemur bawah UV masuk penyinaran. Ingat yang tu. Okay, 3 ciri sepunya. Apa yang sama antara ketiga-tiga konsep tu sebenarnya? Kaedah pemprosesan makanan tu? Pertama sekali, awak kena tahu yang pemprosesan makanan ni tujuannya adalah untuk apa? Mencegah pertumbuhan mikroorganisma. Mencegah ke, memperlahankan ke, merencatkan ke kan? Buatlah. Yang penting ada benda tu pertumbuhan. Kita nak suruh mikroorganisma tu tak hidup. Okey. Yang kedua, apa yang sama antara ketiga-tiga tu? Makanan kita Tahan lebih lama. Makanan tahan lebih lama. Lagi. Makanan jadi lebih cantik, lebih menarik. Tulislah. Ataupun makanan mudah untuk dicernakan. Kan? Lepas tu contoh lain. Tak nak ambil yang atas tu. Tak nak ambil. Contoh lain ni jangan ambil. Betul lah, jangan ambil yang ada dekat atas tu tapi awak dah belajar. Apa? Yang dah ada. Apa dia? Marina? Pengertian. Boleh? Tak ada dalam tu. Yang penting tak ada kat atas lah. Awak ada 7 ke pengertian? Awak ada 7 kan? 7 ke 8 dah. Nak 1 je yang tak ada dekat situ. Pembungkusan vacuum boleh, penyejuk bekuan boleh, penapaian boleh. 7 semua tak silap saya. Okey, lepas tu hubung kait ciri sepunya untuk membina konsep sebenar. Sepatutnya ada yang banyak-banyak tu tapi kita fokus kepada soalan ni, dia minta yang ni. Jadi jawab yang ni je lah. Okey, apa dia? Konsep sebenar ni maksudnya apa dia dulu? So kita salin dulu. Kaedah pemprosesan makanan ialah kaedah, sambunglah dengan ni yang 3 tadi, yang dapat apa tadi ayat awak? Mencegah Pertumbuhan mikroorganisma. Yang ni ciri 1 lah. Koma. Ciri 2 ni. 1, 2, 3 ni. Dan ciri 3. Salin balik. Tak ada lah, siap lah. Faham? Boleh? Berapa orang left habis dah. Okey ke? Okey kayo. Okey. Beres. Boleh lah. Jadi kita sambung esok yang ini. So kalau tak ada apa-apa, kita habiskan kelas kita ni dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Okey. Siapa yang dah siap baca boleh left. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih cikgu. Cikgu, esok lagi ikut masa dia tu.
Stupid tu. Go.